Baik. Okey, ujian berutur berkumpulan ni akan dijalankan selama 12 hingga 15 minit. Paling kurang 12 minit, paling maksimum pun 15 minit. Okey, murid wajib jawab ikut fokus contoh langkah. Okey, maksud dia macam ni, kan? Mana hilang tadi? Kalau fokus dia tentang usaha, maknanya sepanjang 12 minit ni, kamu hanya perlu sebut tentang usaha sahaja. Faham? Tak boleh kamu cakap pasal kesan ke, kan, kebaikan ke, tak boleh. Okey, faham Baik. Boleh berlaku dengan dua jenis situasi. Okey, keempat-empat calon harus menjawab fokus. Contohlah, keempat-empat calon harus menjawab fokus langkah dengan lengkap dalam masa 10 minit. Bila masa tinggal 2 hingga 5 minit, calon bebas untuk membincangkan fokus lain tetapi tema sama. Okey, contoh macam ni. Okey, maknanya tajuk tentang ni, sukan ni. Okey, dalam tempoh 10 minit, keempat-empat calon tu kena cakap pasal usaha. Kan, usaha untuk melahirkan atlet negara. Sepanjang 10 minit. Kan? Kemudian berbaki 2 minit ataupun berbaki 5 minit, calon dibenarkan untuk menyentuh fokus yang lain. Contohnya, apa kebaikan kalau Malaysia dapat melahirkan atlet negara? Kan? Ataupun kamu boleh buat pasal kesimpulan kecil ke, kan? Nak buat rumusan ke, tak kisah. Macam tu Okay, faham semua Okey. Tapi kalau boleh, sepanjang masa tu cakaplah pasal fokus yang diminta oleh kehendak soalan. Okey, seterusnya. Ini contoh dia, kaedah lah. Macam biasalah, dia ada dua pusingan. Pusingan pertama tu, calon akan bercakap ikut angka giliran. Contoh, nombor satu tadi kan. Yang pertama, Azmina. Azmina cakap pasal langkah pihak ibu bapa. Yang kedua, Azwa. Cakap pasal langkah pihak kerajaan. Yang ketiga, Fatimah cakap tentang langkah pihak sekolah. Yang terakhir sekali, Hanisah cakap pasal langkah pihak media masa. Kan, dah habis pusingan pertama, masuk saja pusingan kedua, itu dah masuk sesi perbincangan. Jadi, kamu bebas untuk ulang isi yang sama, kan? Tapi masa lagi fokus yang sama, langkah. Nak ulang boleh ataupun kamu nak cakap isi lain boleh. Mungkin tadi Azmina cakap pasal langkah ibu bapa. Mungkin pusingan kedua, Azmina cakap pasal langkah pihak sekolah. Faham? Kalau tak ada idea sangat, cakap balik isi yang sama dalam pusingan pertama tadi. Tak apa, Anissa, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cikgu nak tengok kamu punya huraian. Macam mana kamu bercakap, macam mana kamu bagi idea, macam mana kamu bagi fakta. Okey, dah. Calon boleh menggunakan idea sama tetapi huraian sendiri. Calon yang meniru idea kawan tidak boleh dipenalti. Okay, contohlah kan. Hanisah kan. Pusingan kedua ni Hanisah tak ada idea. Kan? So Hanisah pun tiru apa yang kawan cakap. Tak ada masalah. Markah tetap dapat. Maka akan digelar seperti biasa. Dah. Okay. Baik, seterusnya rubrik pengskoran. Okey, cikgu nak sentuh pasal ni cemerlang. Macam mana dapat markah cemerlang? Markah cemerlang untuk kumpulan ialah 26 hingga 30. Yang pertama sekali, mementingkan idea, huraian yang sangat tepat dan bermakna. Kedua, kefasihan dan kelancaran berbahasa seperti penutur jati. Maknanya, markah cemerlang ni kamu boleh menjawab mengikut fokus soalan. Kamu boleh memberikan huraian yang baik.
Kan? Ada memberikan fakta yang tepat. Okey. Kemudian ada kematangan dari segi bertutur, kan? Situasi dia, calon menjawab kedua-dua pusingan ikut fokus. Maknanya fokus, pusingan pertama fokus langkah, pusingan kedua pun fokus langkah. Yang kedua, calon hanya memberikan satu pusingan dengan terperinci. Okey, maknanya kalau kamu hanya cakap satu pusingan tetapi panjang lebar, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Macam mana kamu jatuh markah kepujian? 21 hingga 25. Maknanya kalau kamu ada gagap sikitlah, kan? Macam sebut, tapi kamu masih bercakap dengan lancar tapi cuma banyak berhenti, banyak berhenti ke ataupun kamu macam blur, confirm dapat markah kepujian. Tu kamu tahulah kamu punya rubrik macam mana. Okey, Okey. Yang lain ni cikgu tak nak cakap. Kita fokus untuk dapat markah cemerlang dan kepujian saja, Okey. Okey, tak ada apa. Okey, selesai, Baik, sebelum kamu mula ada soalan tak setakat ni? Okey, kalau ada yang dah bersedia kumpulan satu ni, beritahu cikgu, supaya kita semua boleh ada peluang untuk bercakap. Cikgu nak pastikan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang ni ada peluang lah bercakap. Ya, Irfan. Izzat, Izzat mic okey ke Izzat? Izzat lagi ke Izzat jap, Izzat. Izzat okey mic Kalau mic Izzat okey baru cikgu bagi tajuk. Tak okey tak apa, tak apa, tak apa. Kalau guna perkataan kita boleh ke? Irfan tajuk apa je? Jap, jap. Okey, dia kata usaha untuk kokohkan jati diri remaja, kan? Maknanya usaha siapa? Biasanya usaha kalau kita tu usaha diri sendiri tak boleh. Kalau usaha tu mesti dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Kerajaan, kan? Mungkin Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun agensi yang terlibat. Siapa lagi? Pihak sekolah, ibu bapa, guru. Kalau kita tak sesuai sebab usaha untuk kukuhkan jati diri orang muda ni terletak di bawah tanggungjawab pihak yang berkepentingan. Tak boleh gunakan kita, ya. Irfan Sains, Oh, sorry, sorry. Kejap, 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 Irfan nak cakap macam mana, Irfan? Kita tu maksudnya apa?
Mana nak beritahu teknologi itu memudahkan urusan manusia, macam tu. Ni saya apa ni? Pelajar. Generasi muda tu maksudnya remaja, pelajar, samalah. Generasi muda tu adalah golongan belia lah kan. Boleh, boleh, boleh. Mana teknologi itu memudahkan urusan manusia. Boleh, boleh, boleh. Pendahuluan tu bebas. Kita buat macam karangan. Ya, betul. Macam karangan je. Ah, kita boleh terangkan definisi konsep bagi tema ataupun kita mungkin bagi tahu latar belakang tentang tema tu. Contohnya apa ni? Iza pasal apa Iza? Iza tentang apa? Sejarah kan? Beritahu pasal sejarah. Mata apa subjek sejarah ni merupakan satu subjek yang diwajibkan untuk lulus dalam peringkat SPM, kalau kita tahulah. Tu apa begitu apa kita tulis. Sejarah ni sangat penting. Sejarah ni boleh mendewasakan kita. Macam tulis lah apa-apa pun. Tu atau bagi tahu lah. Sejak akhir-akhir ini generasi muda mempunyai pengetahuan yang cetek tentang sejarah kan. Ramai murid-murid tidak tahu tentang tokoh-tokoh negara kan. Nak mula dengan pengenalan terus ke? Kalau ada pengenalan lagi bagus. Antara ciri-ciri murid cemerlang dia ada pengenalan. Tapi tak semestinya kalau tak ada pengenalan tak bagus. Tapi kalau ada pengenalan, nak dapat cemerlang tu tinggi. Okey. Mungkin kamu ada masalah dalam huraian kamu kan. Tapi sebabkan kamu ada pengenalan, kamu dapat markah cemerlang. Boleh je mulakan dengan pengenalan. Nak mulakan dengan pantun boleh. Nak mulakan dengan puisi, tak kisahlah. Bergantung kepada kreativiti calon. 21 ada tak yang dah bersedia? Azmina, Azwa, Fatimah, Nisa. Ada tak yang dah bersedia? Azwa dah Okey. Azwa nak start Azwa? Boleh Kejap Azwa saya nak set masa je. Okey Azwa. Terdapat pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memperkukuh jati diri generasi muda. Bincangkan. Okey Azwa. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan. Saya Nur Azwa Zafrina binti Nasruddin. Saya akan memulakan sesi perbincangan berkumpulan kita pada hari ini. Terlebih dahulu, bolehkah rakan-rakan memperkenalkan nama masing-masing? Okey tak apa Azwa, teruskan saja. Nampaknya semua telah memperkenalkan nama masing-masing. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, elok kiranya saya memberikan penerangan tentang pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memperkukuh jati diri generasi muda. Dewasa
dewasa ini jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Ia dibentuk berdasarkan pengaruh keluarga, agama dan budaya masyarakat setempat yang diami oleh individu tersebut. Okey kan kakak? Okey. Di sana dia dengan doktor? Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memperkukuh jati diri generasi muda. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memberikan pendapat berkaitan topik yang diberikan. Okey. Indikator saya yang pertama, Boleh juga kau tu. antara cara yang sepatutnya diamalkan bagi membentuk jati diri pelajar bermula dengan ibu bapa yang menunjukkan tauladan terbaik kepada anak-anak. Tu beg kakak mana? Pendidik bermula dari rumah adalah frasa yang menjadi polemik golongan ibu dan bapa hari ini kerana anak-anak merupakan cerminan sifat dan ragam ibu dan bapa di rumah. Bak kata peribahasa, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Oleh itu, ibu dan bapa telah dipertanggungjawabkan dengan amanah dari Tuhan apabila mereka dikurniakan zuriat untuk mendidik anak-anak dengan tauladan terbaik. Bagaimana dengan pendapat rakan-rakan yang lain? Okey, terima kasih Azwa. Okey, huraian Azwa sangat bagus. Ada kata alu-aluan kan, maknanya Azwa ni mengawal kumpulan satulah kan. Memperkenalkan setiap calon. Lepas tu Azwa juga memberikan definisi konsep kan. Dia beritahu pasal definisi jati diri. Ada satu ciri yang unik dan istimewa dibentuk kan. So, Azwa bincang pasal peranan ibu bapa. Maknanya bapa harus memberikan didikan yang baik kepada anak-anak untuk membentuk jati diri anak-anak. Okey, bagus. Cuma Azwa punya isi tu boleh dikembangkan lagi sebab tak sampai 4 minit. Okey. Okey, Azwa punya huraian macam debat pun ada. Okeylah, bagus-bagus. Itu salah satu contoh yang baiklah daripada Azwa. Baik. Kumpulan satu seterusnya, siapa yang dah bersedia? Nak try? Okey, Anissa. Dah habis kumpulan satu baru saya agak bagi ke markah dah. Mula? Okey. Nak kena start macam awal ke mana? Terpulang. Sebab Okey. kita tak Anissa nanti ujian bertutur memang nombor 1 Tak tahu. Tak cikgu. Oh tak, okey, tak apa. Mula je. Saya setuju dengan pendapat yang telah diterangkan oleh Azwa. Baik, pada pendapat saya, generasi muda pada masa ini, generasi muda terutamanya golongan belia mudah terpengaruh dengan media massa. Dengan apa yang dilihat pada masa ini, media massa sering berkongsi tentang pengaruh-pengaruh yang baik dan tidak baik. Oleh itu generasi pada masa ini lebih cenderung untuk melihat dan tertarik kepada berita yang telah dibentangkan dalam media massa. Oleh itu, pihak media massa perlulah membudayakan nilai-nilai murni dalam mengupload dan memuat naik ke laman sesawan tentang cara atau usaha untuk memperkukuhkan jati diri. Media massa juga perlulah kerap berkongsi tentang cara-cara memperkukuhkan jati diri dengan cara mengupload video atau membuat gambar. Dalam pada itu, sebagai contoh pada masa ini, generasi belia sering menggunakan aplikasi seperti TikTok untuk
untuk membuat video. Oleh itu, media massa perlulah memain peranan yang lebih tak? Sekejap. Oleh itu, semua ahli pengguna media sosial, terutamanya para pelajar, perlulah menggunakan media massa dengan sebaik mungkin untuk memperkukuhkan jati diri generasi ini. Ya, saya Okey. teruskan dengan Baik, terima saling beri. kasih Anissa. Sekejap. Okey. Baik Anissa, bagus. Cuma masa 2 minit 12 saat. Tak, masa yang pendek. Tapi tak apalah. Permulaan kan. Okey. Okey, untuk Anissa, yang bagusnya Anissa bagi latar belakang tentang media massa kan. Kenapa media massa ni memainkan peranan penting untuk memperkukuh jati diri golongan belia. Sebab generasi muda ni lebih cenderung kepada media massa kan. Sebab orang remaja ni antara peringkat umur yang banyak gunakan media sosial kan. TikTok, Facebook, Instagram kan. Jadi jadi media massa ni mainkan peranan penting untuk memberikan kesedaran kepada golongan belia untuk memperkukuhkan jati diri. Okey, mungkin Hanisa boleh bagi contoh yang tepat ni. Kita mungkin boleh ambil peranan influencer atau pempengaruh. Influencer dalam bahasa Melayu ialah pempengaruh. Okey, mungkin boleh bagi contoh satu pempengaruh yang bagus untuk memberi kesedaran kepada golongan belia untuk kukuhkan jati diri. Contohnya siapa? Siapa dia pempengaruh yang bagus? Yang banyak bagi banyak bagi kesedaran ataupun nasihat yang bagus kepada netizen dekat media sosial. Siapa dia? Contohnya Khairul Amin kan. Dia banyak educate, banyak memberi kesedaran kepada golongan belia untuk mementingkan pelajaran kan. Jangan hanya perangkap dalam dunia popular dekat media sosial kan. Kita kena ada pelajaran. Siapa lagi? Siapa lagi pengaruh yang bagus selain Khairul Amin? Siapa lagi? Tak tahu. Influencer yang bagus, yang banyak bagi nasihat dekat media sosial. Komen. Ustaz apa? Kena ustaz yang betul-betul, yang ustaz yang songsang lah. Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Dol kan. Mana kita kena ikuti pengaruh yang boleh memberikan bimbingan yang baik kepada kita. Okey. Jadi kalau pada media sosial ni kita kena ambil siapa yang nak bawa kita ke jalan yang baik. Pempengaruh ataupun influencer. Okey. Baik. Cuma Anissa hati-hati kita jangan terbiasa dengan perkataan bahasa Inggeris, bahaya. Kan? Kalau memuat naik kan, mengupload salah, memuat naik. Kalau download, memuat turun. Kalau post, menyiarkan. Apa lagi? Privacy. Ruang peribadi. Hacker, penggodam. Itu istilah ICT yang kita kena ingat lah. Okey, tak apa. Okey, bagus lah Nisa. Cuma kalau panjang lagi bagus. Okey, seterusnya siapa lagi yang masih dia? Azmina Fatimah dah ke? Saya cikgu. Azmina, okey. Baik, okey Azmina.
Lemak kejap. Kejap. Okey, Azmina boleh mula. Saya amat memahami idea yang disampaikan oleh Hansa. Pada pandangan saya pula, negara perlulah mewujudkan subjek seni dan budaya. Hal ini kerana dapat mendidik generasi muda mengenali keunikan masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, dengan mewujudkan plan pendidikan kebudayaan yang merangka perancangan penuh bagi hala tuju pembelajaran dan pekerjaan yang diperolehi. Peribahasa Melayu ada diperkatakan, biar mati anak, jangan mati adat. Kesannya, dapat menggegarkan kebudayaan bangsa di samping menanam rasa cinta kepada negara dalam diri pelajar. Jelaslah bahawa pendidikan dapat melatih memupuk semangat patriotik yang lebih progresif. Itu sahaja dari saya. Okey, Azmina. Okey, nanti kalau sebenar tu kalau boleh Azmina kena panjangkan sikit sebab baru 1 minit. Okey. Sebab kamu nak cakap lama tau. 12 minit pun lama juga tu. Okey. Kalau okey, tip nak bagi lama kan, jangan cakap brrr. Cakap slow-slow je. Kan kita kena main tempo. Okey Jangan terlalu kalut untuk habiskan percakapan. Kita kena ada kita kena bukan nak suruh berhenti lama-lama, tak berhenti kejap sambung ayat, bukan berhenti lama-lama macam fikir tak. Berhenti dulu baru cakap. Boleh pastikan bagi duk isi tu kena ada huraian. Setiap isi bagi ada huraian, ada ayat contoh, ada ayat kesan, ada ayat penengah. Jangan bagi duk isi saja. Kalau kamu buat ujian bertutur tak apa, ujian bertutur individu tak apa. Kalau kumpulan tu kena ada huraian. Okey, untuk Azmina tadi, Azmina salah sebut ni. Usaha tu bukan usaha negara, usaha pihak kerajaan ataupun usaha pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kan? Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah mewujudkan subjek seni dan budaya di sekolah-sekolah di bawah kementerian. Kan? Ingat, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan usaha negara. Okey. Lagi satu kesalahan kata kerja tadi diperkatakan, bukan diperkatakan, mengatakan bahawa. Mengatakan bahawa Okey. Sajalah, yang lain okey. Cuma kalau dapat markah rendah tu Azmina sebab ni je, sebab apa ni kurang bagi huraian tu saja. Okey, Fatimah, dah bersedia Fatimah? InsyaAllah cikgu. Okey, First time. Fatimah. Okey, baik. Fatimah boleh mula. Sungguh bernas idea yang diperkatakan oleh rakan-rakan. Sekarang giliran saya. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah dari pihak guru, dari pihak sekolah. Secara khususnya ialah guru. Guru memainkan peranan dalam memastikan generasi muda menjadi seorang pelajar yang berdisiplin dengan mematuhi peraturan di sekolah. Institusi pendidikan seperti sekolah merupakan tunas pembentukan masyarakat kerana asas kemahiran manusia seperti membaca, mengira, menulis dan sebagainya. Pihak sekolah juga merupakan peraturan supaya pelajar patuh dan mudah untuk diuruskan kerana jumlah murid lebih ramai berbanding guru. Dengan arahan yang mudah difahami dan penegasan yang tepat, anak-anak murid pasti akan mendengar dan patuh kepada setiap arahan yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, guru memberikan arahan supaya menyiapkan tugasan yang diberi dalam tempoh masa tertentu dan pelajar berjaya mengikut arahan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Senario ini akan membentuk pelajar yang menepati masa
di samping mendengar arahan dengan baik dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau kerja sekolah. Izharnya, pelajar akan didedahkan dengan nilai akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia untuk disematkan dalam diri supaya menjadi seorang insan yang berwibawa. Sekian, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Fatimah. Bagus. Orang yang bagus. Okey, tak ada apa nak tegur, cuma kalau lagi cantik kan. Tadi mungkin tersikat kot. Sekarang giliran saya kan cakap ini. Sekarang tibalah giliran saya untuk tibalah giliran meneruskan mauduk perbincangan kita pada hari ini. Itu ah. Sekarang tibalah giliran saya untuk meneruskan mauduk perbincangan kita pada hari ini. Kan? Okey. Cantik sikit itulah. Okey Len, okey perfect Okey. Selesai. Cikgu boleh ulang tadi cikgu? Sekarang tibalah giliran saya Untuk meneruskan meneruskan mauduk perbincangan kita mauduk. hmm, Mauduk, okey. Baik cikgu. perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. First time jadi tak tahu sangat. Okey, tak apa. Sebab kalau di ayat tu biasa guna untuk student yang masuk debat kan. Okey, selesai. Sekarang kumpulan 2 pula. Okey, cuba markah. Azmina, okey ni markah ni per 30 kumpulan 30 tau. Kalau individu 40. Azmina 20, Azwa 27, Fatimah 28, Anisah 25. Okey. Baik, kumpulan kedua. Iman dah bersedia Iman? Belum lagi Irfan? Irfan dah Okey, Irfan dulu Baik, Bang. Sekejap. Cuba set masa. Okey, Irfan. Okey. Kemajuan sains dan teknologi memberikan pelbagai kebaikan. Bincangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para sekalian. Nama saya Muhammad Husaini bin Muhammad Elmi akan membincangkan tentang kemajuan sains dan teknologi. Okey, baiklah. Saya akan memulakan bincang. Okey. Kemajuan sains dan teknologi dapat memberikan banyak kebaikan kerana dengan adanya teknologi sains yang semakin canggih, kita boleh menggunakan peralatan yang moden untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti masak, membasuh pakaian dan mengasuh rumah bagi menjimatkan masa dan tenaga serta mendapat masa yang lebih untuk rehat. Seterusnya, kemajuan sains dan teknologi dapat meningkatkan tahap kesihatan manusia. Sebagai contoh, peralatan canggih dapat dicipta untuk merawat penyakit yang bahaya. Kesannya, kemajuan sains dan teknologi dapat menyelamatkan banyak nyawa dengan adanya peralatan teknologi yang canggih. Akhir sekali, kemajuan sains dan teknologi dapat memudahkan bidang pertanian dan meningkatkan hasil produk pertanian apabila impaknya kos pertanian dapat dikurangkan dan ekonomi sektor ini dapat berkembang dengan baik. Oleh itu, ekonomi negara kita akan meningkat dan dipandang tinggi oleh negara luar apabila kemajuan sains dan teknologi sering diperkembangkan. Itu sahaja, cikgu. Terima kasih. Okey, baik Irfan. Okey, Irfan bagi 3 isi kan. Okey, kebaikan pertama tadi memudahkan urusan untuk buat kerja rumah. Yang kedua ni teknologi dapat menyumbang kepada bidang kesihatan. Yang ketiga ialah bidang pertanian. Okey. Kelemahan dia cuma Irfan tak ulas dengan lebih mendalam bagi ketiga-tiga sektor tersebut. 3 bidang ni. Kalau boleh hurai, lagi bagus. Okey. Sebab tadi masa pun 1 minit 13 saat. Kalau nak huraikan senang saja. Contohkan, teknologi tu boleh memudahkan urusan untuk buat kerja rumah. Apa contoh teknologi yang boleh memudahkan urusan kerja rumah? Apa dia, Irfan? Contohnya, kita ambil penyedut hampa gas, vacuum kan. Apa lagi?
Kan? Sebelum ni kita gunakan penyapu. Sekarang kita dah ada vacuum dalam pagar. Satu biasalah. Apa lagi? Mesin yang simple kita punya senang je. Mesin basuh. Robot makan sampah tu ada kat Malaysia. Mesin basuh pinggan ada. Itu dekat ada dekat dalam apa ni franchise fast food ada lah. Mesin basuh pinggan tu kan. Tak saya tu dekat ni kot, dekat Pizza Hut ke McD ada mesin basuh pinggan ni. Lebih mahal harga dia. Mesin lipat kain pun ada kan. Itu semua adalah teknologi yang boleh memudahkan urusan harian manusia. Bagi contoh, kalau bagi contoh kan, satu teknologi kan kita boleh huraikan dengan panjang. Yang kedua, kesihatan. Bagi satu teknologi yang boleh membantu dalam bidang kesihatan. Contohnya, apa teknologi yang boleh merawat kanser? Kan? Merawat kanser atau teknologi untuk buat dialisis tu. Kan? Ataupun merawat apa ni? Penyakit skolosis ke kan? Ada semua teknologi tu. Yang boleh mengetahui tentang kencing manis. Ada kan? Okay. Impak dia, tahap kesihatan rakyat Malaysia akan meningkat. Apa lagi kesan yang mengurangkan kadar kematian. Ia menyelamatkan banyak nyawa. Itulah. Yang ketiga, sektor pertanian. Apa contoh peralatan pertanian yang moden? Yang mana kita gunakan teknologi dalam bidang pertanian, apa dia? Contohnya yang kamu belajar dalam RBT Form 1 kan? Kita ada sistem apa ni? Mak lupa lah. Fertigasi kan? Fertigasi tu makna pembajaan terus kan? Kita ada satu tank besar kan? Dia akan ada saluran, dia terus baja tu akan terus ke tanaman. Itu pun teknologi juga. Maknanya kita boleh mengurangkan kos, menjimatkan tenaga kerja. Tak perlu kita nak upah pekerja kan? Nak pergi siram pokok lah, nak pergi tabur baja tak payah. Kita gunakan sistem fertigasi. Apa lagi? Macam-macam lah kan? Yang baru ni ada keluar Majlis 3 kan? Dia gunakan drone untuk menyemai benih. Benih pula. Apa ni? Untuk meracun dekat sawah. Kan dia gunakan drone. Itu pun drone pun satu teknologi juga. Ya, drone. Dekat Malaysia dah guna dah. Okay. Bagi contoh tu je. Okey, Jasmine dah, Jasmine? Dah. Terkejut cikgu. Okey, Jasmine boleh mula. Okay. Pada pendapat saya, kemajuan sains dan teknologi memberikan pelbagai kebaikan kepada masyarakat. Ia juga meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui penemuan perubatan yang baru, dan ia juga memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktiviti dalam industri. Selain itu, dia juga mendorong penyelidikan untuk menyelesaikan masalah seperti perubahan iklim dan kelaparan. Antaranya, akses kepada maklumat melalui internet juga dapat membantu pendidikan. Di samping itu, teknologi pertanian juga meningkatkan hasil tanaman dan keselamatan makanan. Kesimpulannya, kemajuan ini dapat membentukkan masyarakat yang lebih baik dan juga membawa manfaat yang besar kepada masyarakat dan kehidupan
hari-harian mereka. Itu sahaja. Okey, baik Jasmine. Okey, kejap. Jasmine pun sama macam Irfan. Idea ada, fakta ada, cuma kurang contoh. Contoh ni lah yang dapat mengukuhkan ayat topik kita kan, itu je. Cuma kelebihan Jasmine tambah satu bidang lagi kan. Bidang apa? Bidang pendidikan. Dan tadi Jasmine sentuh pasal kesihatan, pertanian, apa lagi? Pendidikan. Okey, bagi contoh. Okey, contohnya bidang pendidikan. Bagaimana teknologi itu boleh memberikan sumbangan yang besar dalam bidang pendidikan? Bagi contoh, apa contohnya? Apa beza kita belajar kat zaman dulu dengan zaman sekarang? Contoh macam cikgu kan. Dulu cikgu belajar, cikgu masuk kelas bawa apa? Buku teks, marker pen. Itu saja. Tulis. Sekarang ni kita dah ada projektor. Kan? Mana kita belajar menggunakan projektor. Tak perlu tulis dekat papan hitam lagi. Kat whiteboard tak payah. Dan yang terbaru sekarang ni kita dah ada teknologi apa? Kita dah ada apa ni? Apa kita nama lupa. Smart whiteboard kan? Siapa kat si sekolah ada smart whiteboard? Ada tak? Smart whiteboard ada eh? Kat Penang ni, kalau kat Penang ni banyak private school dan sekolah kebangsaan Cina semua ada smart whiteboard, ada kan? So cikgu bawa pendrive dia. Bawa pendrive ataupun dia boleh guna iPad dia ataupun dia boleh gunakan smartphone dia boleh cast, buat mirror cast dengan smart whiteboard kan? Smart whiteboard. So dia tulis dekat dia punya iPad tu, so keluar dekat whiteboard tu, senang je. Itu namanya, itulah dia kegunaan teknologi. Bagi contoh, smart whiteboard, projector. Ataupun yang terbaru kita boleh gunakan AI. Macam mana AI tu membantu kita untuk memberikan maklumat. Kan? AI ni macam function ada. Kan? Kita kena explore. Ataupun kita boleh beritahu apa lagi. Contohnya macam waktu kita PKP dulu kan. Sekolah tutup, macam nak belajar? Kita boleh gunakan platform Google Meet, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams kan. Kita gunakan pembelajaran dalam talian. Itu pun teknologi juga. Kita bincang masa tu kan. Bayangkan kalau kita bagi contoh macam tu kan. Tengok-tengok kita dah cakap lebih dari 5 minit dah. Okey, bagi contoh je. Okey jelas semua? So nak dapat contoh macam tu kamu kena banyak membaca. Banyak baca ni. Cikgu hari-hari baca surat khabar. Nampak? Hari ni bahasa Fatah Amin. Hari baca surat khabar. Baru tahu uji semasa. Okey. Seterusnya Khairil dah Khairil? Ready cikgu. Tak apa. Okey, Khairil boleh mula. Sungguh bernas idea yang dikemukakan oleh saudari Jasmine sebentar tadi. Izinkan saya untuk mengemukakan pendapat saya pula. Kemajuan sains dan teknologi memberikan kemajuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana kemajuan sains dan teknologi memudahkan para pelajar untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya nota-nota berkaitan pembelajaran yang dikongsikan dalam aplikasi pendidikan. Bukan itu sahaja, terdapat banyak laman sesawang memamerkan buku teks secara dalam talian. Jelaslah bahawa kemajuan sains dan teknologi mendatangkan impak positif dalam bidang pembelajaran yang dapat membantu para pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan memudahkan dalam pembelajaran. Bak kata pepatah,
jauh berjalan luas pandangan. Kemajuan sains dan teknologi membuka wawasan baru dan meluaskan cakrawala pengetahuan. Jadikan dunia lebih terbuka dan memungkinkan penemuan baru. Itu saja. Okey, terima kasih Irfan. Irfan pula. Khairil. Khairil tu contoh yang cikgu beritahu tadi Cuma Khairil ni dia kurang bagi huraian lah. Tapi itu contoh dia lah. Mana Khairil bincangkan tentang bagaimana teknologi itu membantu murid dalam bidang pendidikan. Apa dia? Dia kata tadi, murid dapat pengetahuan melalui laman sesawang kan. Kat laman sesawang tu ada macam-macam aplikasi yang kita boleh gunakan untuk belajar. Contohnya kita ada e-buku kan. So Khairil boleh cerita pasal e-buku. E-book kan, e-book. Okay. So apa lagi selain e-book? Boleh cerita pasal latihan. Kalau kita nak buat latihan dekat dalam laman sawang, apa dia platform yang kita boleh gunakan? Apakah contoh aplikasi? Quizizz, Kahoot. Apa lagi Jigsaw Cuba tak ingat. Banyak lagi lah aplikasi kan. Lepas tu kalau kita nak buat kelas dalam talian, macam cikgu beritahu tadi kan. Microsoft Teams, Zoom. Itulah contoh yang bagus lah. Okay, cuma Khairil tadi kalau boleh kan Khairil bagi ayat kesan dan ayat penegas. Jangan akhiri dengan ayat contoh saja. Okey. Seterusnya Iman dah Iman? Baik. Okey, Iman boleh mula. Silah saya dengar. Dengar. Saya setuju dengan pendapat Khairil. Selain itu, kemajuan sains dan teknologi juga dapat memberikan keselamatan dan kesejahteraan negara. Teknologi dalam sistem keselamatan dan pemantauan membantu meningkatkan keselamatan awam dan mengurangkan jenayah. Contohnya seperti kegunaan CCTV dan juga kamera litar tertutup yang lain. Kemajuan ini juga menunjukkan persekitaran yang lebih baik seperti penggunaan inovasi dalam teknologi hijau dapat membantu mengurangkan kes negatif terhadap alam sekitar dan meningkatkan kebaikan terhadap alam sekitar. Seperti kegunaan kereta elektrik yang tidak menggunakan gas karbon monoksida. Kesimpulannya ialah kemajuan sains dan teknologi memberi impak positif kepada pelbagai aspek kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan serta memajukan masyarakat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Iman. Iman ni yang bagus dia bagi isi yang lain daripada lain lah. Jadi kebaikan sains teknologi ialah dapat menjamin keselamatan masyarakat. Okey. Maknanya dapat kurangkan kadar jenayah penggunaan CCTV, kamera tertutup. Okey, cumanya kalau boleh kan Iman jangan bercampur aduk tau. Tadi kan Iman cakap pasal jenayah kan, tiba-tiba tu masuk ke teknologi hijau kan. Pastikan cakap dulu pasal jenayah tu dulu. Kan, bagi ayat penutup. Bagi ayat penutup dulu. Habis ayat penutup baru mulakan dengan isi yang baru. Okey mana? Jangan campur aduk. Tu je lah. Gunakan pendapat channel. Okey, selain itu apa dia? Teknologi juga dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Baru bercerita pasal teknologi hijau, pasal kereta elektrik dan sebagainya. Jangan terus cakap pasal jenayah, tiba-tiba terus kepada teknologi hijau. Okey tu je lah cakap ni. Okey.
Kalau cara Iman tu dia dah macam dia masuk mencampur adukkan isi tau. Dia macam mencampur adukkan isi. Nanti dapat markah mana ni? Markah kategori baik 16 ke 20. Okey. Baik. Iman dah. Okey, kumpulan 3 dah Muhammad Izhar okey? Izhar dah tajuk apa jadi Sejarah kan? Okey, Izhar dah bersedia Izhar? Belum? Okey, tak apa-apa. Nurin Kaisara okey? Okey, Nurin Kaisara boleh mula. Dah sempat ni. Lagi 5 minit. Tak apa. Kali ni cikgu tak komen lah sebab tak sempat. Okey, Nurin Kaisara boleh mula. Boleh dengar Okey, boleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah dan warisan. Kepentingan mempelajari sejarah. Terdapat pelbagai kepentingan mempelajari sejarah. Antara kepentingan dalam mempelajari sejarah ialah kita dapat memupuk semangat patriotik dalam diri. Selain itu, mempelajari sejarah juga dapat menyemai perpaduan antara kaum, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Bukan itu sahaja, mempelajari sejarah dapat membantu generasi muda dalam mengambil iktibar daripada peristiwa pada masa dahulu. Hal ini kerana masyarakat kini tidak lagi menghargai jasa-jasa pejuang tanah air kita yang telah bersusah payah membebaskan negara kita daripada penjajah. Akhir sekali, dengan mempelajari sejarah, kita dapat memupuk rasa cinta akan negara serta akan lebih menghargai budaya dan tradisi kita. Jelaslah bahawa mempelajari sejarah itu penting bagi memajukan sesebuah negara. Itu saja. Okey, baik. Okey, untuk Nurin Kaisarah ni, Nurin bagi 4 isi Dia tapau semua isi kawan-kawan. Tak apa. Boleh. Semua sama juga. Kalau boleh, bagi huraian yang lebih mendalam. Cikgu tengok Nurin hanya bagi huraian dekat ini je. Isi ni saja. Kepentingan sejarah ialah dapat memberikan iktibar daripada peristiwa dahulu. Itu je. Yang lain Nurin tak ada bagi huraian. Okey. Baik, tak apa. Seterusnya Syawalina dah. Syawalini. Syawalina dah. Dah. Okey, Syawalina boleh mula. Sebelum saya memulakan pendapat saya sangat bersetuju dengan pendapat Nurin Kaisara. Pada pendapat saya, kepentingan mempelajari sejarah adalah untuk menyemai benih semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dalam sesebuah negara yang kaya dengan pelbagai etnik dan budaya, pemahaman terhadap sejarah adalah kunci untuk membina ikatan perpaduan. Sejarah menceritakan bagaimana pelbagai kaum dan budaya berganding bahu, berjuang bersama demi mencapai kemerdekaan dan membina negara. Naratif itu harus dijadikan asas untuk membina masyarakat yang bersatu padu, di mana setiap individu merasai dihargai dan diakui sumbangannya. Peristiwa-peristiwa penting seperti penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan pengisytiharaan kemerdekaan adalah saksi betapa pentingnya kerjasama dan toleransi antara pelbagai kaum. Apabila kita memahami sejarah ini, kita akan lebih menghargai keunikan setiap budaya dan tradisi serta menyedari bahawa kekuatan negara terletak pada perpaduan dalam kepelbagaian kaum. Itu saja. Okey, bagus. Ini satu contoh isi yang bagus yang cikgu nak sebut ni. Jadi, Syawalina dia terangkan tentang
kebaikan dia dapat memupuk paduan antara kaum. Nampak? Ada ayat uraian, ada ayat contoh, ada ayat kesan, ada ayat penegas. Bagus. Ini contoh bagus. Okey, seterusnya Umay. Okey, Umay? Kejap cikgu. Okey, tak apa, tak apa. Izhar dah. Okey, Izhar boleh mula. Saya juga sokong terhadap apa yang telah dibicarakan oleh saudari-saudari kita tadi. Dengan mempelajari sejarah juga, kita dapat mengetahui dan mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Dan kita juga dapat menghindari daripada peristiwa yang sama berulang kembali. Dengan mempelajari sejarah juga, generasi muda pada waktu ini dapat membina jati diri mereka dengan mencontohi sifat keberanian dan kepahlawanan para tokoh terdahulu. Untuk mencapai kejayaan tersebut, pihak sekolah juga dapat memberikan usaha yang tinggi seperti mengadakan program kuis dan membaca. Dengan melaksanakan program tersebut, para pelajar kita dapat menambahkan ilmu mereka mengenai sejarah. Seperti mana pihak kerajaan memberikan usaha dalam menerapkan pengetahuan sejarah kepada generasi muda pada waktu ini dengan menjadikan subjek sejarah sebagai subjek wajib dalam peperiksaan SPM. Sekian daripada saya, Cikgu. Bagus, Izhar. Okey, maknanya walaupun Izhar bagi 2 isi tadi, Izhar dia bagi huraian yang bagus lah. Kan? Maknanya dia tak ada bagi isi pertama, terus isi kedua, isi ketiga. Maknanya isi pertama tu ada huraian, ada contoh. Isi kedua ada huraian, ada contoh. Okey, baik. Okey, Umay belum lagi, Umay? Okey. Boleh lah? Okey, Umay boleh mula. Boleh mula ke cikgu? Boleh. Okay. Saya bersetuju dengan pendapat Izhar. Antara kepentingan mempelajari sejarah ialah untuk melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. Hal ini dikatakan kerana ramai pelajar yang melupakan jasa-jasa pahlawan tanah air yang bersusah payah untuk menyelamatkan negara. Contohnya, pelajar tidak mengambil berat tentang sambutan Hari Kebangsaan kerana mereka menganggap sambutan ini tidak mempunyai faedah untuk disambut dan mereka menganggap sambutan Hari Kebangsaan ini sebagai hari cuti mereka. Kesannya, ramai pelajar yang tidak mempunyai semangat patriotik terhadap negara kita. Tegasnya, pihak sekolah perlu membuat program sepanjang bulan kemerdekaan tentang semangat patriotik bagi menanam semangat patriotik kepada dalam kalangan rakyat. Dalam kalangan murid. Okay, sekian daripada saya. Okey, isi Umay bagus. Ada ayat topik, ayat uraian, ayat contoh. Cuma terlalu pendek. Kalau boleh kan, Umay kalau nak bagi panjang lagi, bagi contoh. Huraikan contoh program yang ada dalam sekolah tu. Bagilah 2 ataupun 3 aktiviti. Kan? Contohnya mengadakan kuis kemerdekaan ke, mengadakan program ceramah kesedaran lelaki menjemput tokoh-tokoh sejarawan ke sekolah ke, ataupun membuat pertandingan buku scrap. Macam-macam lah. Terangkan aktiviti yang untuk pupuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan murid-murid. Huraikan tu. Okay, Lagi satu, Umay tambah lagi isi yang lain. Alright. Okey. Contohnya dapat pupuk kepada kaum ke, kan? Kita boleh mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah yang telah berlaku pada zaman dahulu. Tambah lagi. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Sama. Okey, last sekali, Umairah. Umairah dah bersedia, Umairah?
Dah cikgu. Dah, okey kejap. Okey, Humairah boleh mula. Melahirkan atlet negara yang berkaliber adalah satu usaha penting bagi memastikan nama negara sentiasa harum di pesada antarabangsa. Atlet yang berprestasi cemerlang bukan sahaja mampu mengharumkan negara, malah menjadi simbol inspirasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk mencapai matlamat ini, beberapa usaha bersepadu perlu diambil oleh pelbagai pihak termasuk kerajaan, institusi sukan, sekolah dan masyarakat. Pertama sekali, bakat dalam kalangan anak muda perlu dikenal pasti sejak awal. Pembangunan bakat dari usia muda memainkan peranan penting dalam melahirkan atlet negara. Sekolah-sekolah harus menjadi platform utama dalam pencarian bakat sukan ini. Melalui program sukan sekolah, guru-guru boleh mengenal pasti pelajar yang mempunyai potensi untuk maju dalam bidang sukan. Selain itu, pertandingan sukan di peringkat daerah dan negara perlu diadakan dengan lebih kerap bagi memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan bakat mereka. Itu saja. Oh, okey. Saja. Okey, Umai pula. Humairah. Humairah bagus, cuma kalau boleh kan nanti ujian betul-betul sebenar cakap perlahan-lahan. Tu je. Jangan cakap laju-laju. Nanti tersasul. Cakap perlahan-lahan okey, bagus. Kalau cakap perlahan-lahan tu rasanya berdapat 2 minit ni. Ni baru 1 minit. Okey. Kalau macam ni lah, kalau kamu rasa kamu tak boleh huraikan dengan baik kan, cuba tengok setakat ni kan, kalau kamu huraikan satu isi tu memang kebanyakannya 1 minit je. Kalau tak boleh sangat, bagilah 2 ataupun 3 isi. Jangan risau walaupun kamu ambil isi kawan, jangan risau. Tak ada masalah, boleh je. Sebab kalau kamu cakap satu isi tu memang tak cukup masa. Tak cukup masa pula. Kurang masa. Okey, tak apa, tak apa. Okey, jadi cikgu akan buat sekali lagi ujian tutur ni seminggu sebelum bulan 11. Bulan 11 kan? Ya Allah, bulan 11 sorry. Bulan 12 kan? Pada bulan 3 Disember kan? Kamu ke 2 Disember? Lupa dah. Jam tutur individu. Jam tutur. Jadi penghujung bulan 9 cikgu akan buat lagi sekali individu dan juga kumpulan Okey. Baik, jadi start minggu depan sampailah hujung November ni cikgu akan fokuskan soalan percubaan bagi setiap negeri. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Kalau boleh cikgu tak nak buat negeri yang ada kat sini. Okey, Selangor ada kat sini ada Selangor kan? Selangor ramai kat sini kan? Ada. Selangor ada ke cikgu tak buat Selangor Selangor cancel. Cikgu, orang susah. Selangor cikgu tak nak buat sebab nanti kamu dah belajar. Lah. Selangor dah bincang dekat sekolah kan? Dah. Belum cikgu. Belum Tak apa. KL dah ada KL dah kat sini, KL. KL tak ada Ada. Syawrinah KL Okey. KL tak buat. Perak ada kan? Perak. Jasmine Perak, Jasmine KL. Siapa kat sini Perak? Tak ada tu tak ada cikgu buat Perak sekali Pening Pening dah buat dah. Ada tak Kedah kat sini? Tak ada Okey, Kedah. Sabah ada kan? Syarul Kedah, Syarul. Syarul Kedah. Sabah ada kan? Ya, cikgu.
Sabah ada. Sarawak ada Sarawak. Ada cikgu. Oh, Sarawak ada juga. Wow. Perlis ada Perlis. Perlis tak ada. Apa lagi negeri? Negeri Sembilan? Negeri Sembilan tak ada Pahang? Pahang tak ada Apa yang anda sebut lagi? Melaka? Melaka tak ada kan? Melaka tak ada. Kelantan ada Kelantan? Ada tak Kelantan kat sini? Tak ada kita tak sebut Kelantan. Terengganu ada Terengganu? Tak ada Okey dah cukup 1, 2, 3, 4. Ya, apa lagi yang Cik dah sebut Oh, Johor. Ada Johor sini? Tak ada. Perlis. Perlis. Iman Perlis tu Iman? Perlis dah. Perlis tak ada. Okey, jadi cikgu akan buat teknik menjawab kecuali Selangor, KL, Kedah, Sabah, Sarawak. Cikgu tak buat lah sebab kamu dah jawab Nanti cikgu akan ulang benda yang sama. Okey Baik. So, kita jumpa minggu depan. Okey semua? Izzah? Ya, cikgu. Assalamualaikum. Apa yang belum Izzah? Cikgu. Sama. Next saya. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.